Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan berfokus kepada soalan esei berkaitan dengan masih lagi bentuk gambar rajah, fokus kepada bab 3. Okey, soalannya kita lihat, dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat penawaran agregat AEAS, jelaskan bagaimana perkara berikut mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi sesebuah negara. Okey, iaitu soalannya adalah A. Syarat kemudahan sewa beli dan kredit dilonggarkan. B. Kerajaan meningkatkan kadar cukai keuntungan. Okey, jadi dekat sini untuk kelas hari ini saya akan fokus kepada soalan A, iaitu syarat kemudahan sewa beli dan kredit dilonggarkan. Okey, pertama sekali pelajar perlu melukis gambar rajah. Okey, pelajar perlu lukis gambar rajah. Okey, kemudian gambar rajah yang bagaimana pelajar perlu lukis adalah berkaitan dengan perbelanjaan agregat dan penawaran agregat. Okey, jadi dekat sini berkaitan dengan AEAS ni sama je dengan pendekatan AEY. Y sama dengan AE ataupun AEY lah. Okey, kemudian kita lihat dekat sini bagaimana syarat tadi mempengaruhi. Syarat kemudahan sewa beli dan kredit dilonggarkan tu mempengaruhi bagaimana kita nak lukis berkaitan dengan rajah perbelanjaan agregat penawaran agregat. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, pada hari ini saya nak pelajar gunakan kaedah yang saya perkenalkan sebelum ni, iaitu kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara. Okey, kita gunakan 5 kotak pelangi pemudah cara, iaitu dia punya singkatan akronim dia adalah 5KP2. Sebab dengan menggunakan cara ni sebenarnya pelajar mudah untuk menghurai rajah. Pelajar lebih nampak dengan jelas bagaimana setiap huraian tu kita boleh perjelaskan. Okey, pertama dari segi rajah. Okey, kemudian pergi kepada step yang untuk menghurai dia yang asal dulu. Okey, kemudian yang kedua peralihan, ketiga proses dan seterusnya adalah akibat. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide kepada 5 kotak pelangi pemudah cara. Okey, pertama sekali dekat sini, okey, pelajar boleh melibatkan berkaitan dengan jadual. Okey, jadual. Okey, pelajar boleh guna jadual dekat sini, iaitu jadual yang pelajar bina berkaitan dengan soalan tadi. Bagaimana pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tu dapat mempengaruhi rajah AEAS tadi. Okey, jadi dekat sini ada rajah. Okey, kemudian huraian berkaitan dengan asal. Okey, huraian berkaitan dengan alih. Huraian berkaitan dengan proses dan last sekali huraian berkaitan dengan akibat. Okey, jadi dekat sini dengan kita gunakan 5 kotak pelangi pemudah cara tu, okey, huraian tu lebih nampak dengan jelas. Setiap satu asal, alih, proses dan juga akibat. Okey, kemudian kita pergi pertama sekali berkaitan dengan jadual. Okey, berkaitan dengan jadual, okey, pelajar perlu lukis rajah. Seperti sebelum ni saya dah ajar. Pertama, kenal pasti dulu dia punya paksi X dengan paksi Y. Okey, paksi X adalah berkaitan dengan pendapatan negara dan paksi Y adalah perbelanjaan agregat. Okey, kemudian seterusnya step yang kedua selepas pelajar telah kenal pasti dia punya paksi X dan Y. Okey, yang kedua adalah pelajar perlu kenal pasti dia punya keseimbangan yang asal pada titik E kosong. Pada titik E kosong apa berlaku dekat sini, iaitu persilangan antara Y sama dengan AE
persilangan Y sama dengan AE, dan juga C0 sama dengan I tambah G0. Okey, kenapa dekat sini pelajar nampak adalah berlaku perubahan pada C0 daripada C0 ke C1. Maksudnya dekat sini pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit ni sebenarnya mempengaruhi kesan dia kepada penggunaan. Kesan kepada inilah penggunaan iaitu C. C akan meningkat. Okey, selepas sahaja pelajar menjelaskan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, tadi pelajar perlu jelas keseimbangan yang asal pada titik E0, persilangan antara Y sama dengan AE. Okey, bersilang dengan apa ni? C0 tambah dengan I tambah dengan G. Okey, pada pendapatan negara Y0. Okey, itu dia punya keseimbangan yang asal. Okey, kemudian seterusnya pelajar perlu cerita berkaitan dengan dia punya peralihan tadi, sebab daripada pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tadi. Okey, jadi pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tadi akan menyebabkan peningkatan kepada penggunaan C. Okey, bila C meningkat bermaksud dekat situ kalau AE akan beralih ke atas. Okey, daripada AE0 sama dengan C0 tambah I tambah G. Okey, meningkat kepada C1 tambah I tambah G. Okey, jadi dekat situ pelajar dah cerita berkaitan dengan peralihan. Okey, jadi kemudian apa berlaku pula untuk penjelasan berkaitan dengan proses. Pelajar perlu pergi pada Y0. Pada Y0 apa berlaku? Pada Y0 ni akan berlaku lebihan AE nanti sebesar mana. Okey, dekat sini dalam rajah ni dia tak jelaskan. Okey, sebesar mana, sepatutnya ada titik F dekat sini. Dekat sini patutnya ada titik F. Okey, titik F. Maksudnya lebihan AE sebesar F E0. Jadi kat sini lebihan AE ni menunjukkan inventory berkurang dan firma perlu tambahkan keluaran sehinggalah mencapai titik keseimbangan yang baru pada titik E1. Jadi kat situ barulah pelajar jelaskanlah dia punya pada titik keseimbangan baru E1 ni apa berlaku. Okey, pada E1 tu persilangan antara Y sama dengan AE dengan AE 1 sama dengan C1 tambah I tambah G. Okey, pada pendapatan negara yang baru iaitu Y1. Okey, jadi kesannya pendapatan negara akan meningkat. Okey, pendapatan negara akan berlaku peningkatan lah dekat sini. Okey, ini berkaitan dengan rajah. Pastikan rajah untuk soalan esei ni maklumat dia lengkap. Okey, ada berkaitan dengan berlaku perubahan pada keluk tadi. Bila ada kesan daripada pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tadi. Okey, jadi bila dah lengkap berkaitan dengan jadual, pelajar layak dapat 1 markah. Okey, jadi kita pergi kepada huraian asal tadi. Okey, kalau kita gunakan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara ni, pelajar boleh nampak dekat sini. Okey, untuk huraian asal 1 markah. Pelajar boleh jelaskan dengan lebih detail dekat sini, di mana dalam huraian asal ni, pelajar jelaskan keseimbangan asal ekonomi 3 sektor dicapai pada titik E0
di mana Y sama dengan C0 tambah I tambah G pada tingkat pendapatan negara kosong Y kosong. Okey, jadi dekat sini ada perkataan asal. Okey, kemudian ada titik keseimbangan yang asal I0. Okey, kemudian persilangan antara Y sama dengan C0 tambah I tambah G, ataupun pelajar boleh guna Y sama dengan AI. Okey, bersilang dengan C0 tambah I tambah G, ataupun boleh juga Y sama dengan AI sama dengan AI0 sama dengan C0 tambah I tambah G. Pada tingkat pendapatan negara 0Y0, ataupun pelajar boleh gunakan Y0 sahaja. Okey, bila dah lengkap berkaitan dengan huraian asal, okey, pelajar boleh pergi huraian yang kedua, iaitu huraian alih. Jadi bila ada 5 kotak pelangi pemudacara ni, pelajar nampak dengan lebih jelas. Setiap kotak tu berlainan dia punya huraian. Okey, pergi kepada huraian alih, pelajar boleh dapat 1 markah. Okey, dekat sini pelajar boleh nyatakan tadi dia punya sebab. Dengan pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tu, kesannya pada komponen mana? Adakah komponen C, I ataupun G? Kenal pasti dahulu. Okey, jadi dekat situ kesan daripada pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tadi, okey, menyebabkan perbelanjaan penggunaan iaitu C lah. C akan bertambah daripada C0 kepada C1. Okey, jadi dekat situ maka fungsi perbelanjaan agregat tadi dia akan meningkat. Okey, jadi maksudnya dekat sini pelajar boleh buat berlaku peralihan keluk AI kosong sama dengan C0 tambah I tambah G beralih ke atas ataupun meningkat ke AI1 sama dengan C1 tambah I tambah G. Okey, kalau dia punya rajah tu tak ada AI0 dengan AI1, pelajar tak perlu huraikan, tapi seelok-eloknya letak AI0 dan juga AI1. Okey, kemudian sebanyak apa? Letaklah sebanyak perubahan perubahan yang C0 ke C1 tadi. Okey, selepas pelajar menjelaskan berkaitan dengan huraian alih, okey, proses seterusnya pelajar boleh pergi kepada huraian proses, iaitu pelajar boleh dapat 1 markah. Okey, untuk huraian proses ni, okey, maksudnya pelajar kena bermula dengan pada pendapatan negara Y0. Okey, pada pendapatan negara Y0 ataupun pada pendapatan negara 0Y0, apa berlaku? Okey, berlakunya dekat sini lebihan AI. Sebab kalau AI berada di atas, okey, kalau AS berada di bawah. Jadi berlaku lebihan AI. Lebihan AI sebesar mana? Okey, sebesar ini. Letak kat sini rajah dia tak ada berapa lengkap. Okey, letak F I0 sebesar F I0. Okey, kenapa berlaku lebihan AI? Sebab dekat sini dia punya inventory berkurang, jadi firma perlu tambahkan keluaran supaya lebihan AI tadi tidak berlaku lagi lebihan AI. Jadi proses ni perlu berterusan lah sehinggalah lebihan AI tadi tidak berlaku. Okey, jadi proses ni berterusan sehinggalah mencapai titik keseimbangan pada titik I1. Okey, dekat proses juga pelajar boleh huraikan berkaitan dengan keseimbangan pada titik I1. Apa berlaku? Persilangan antara Y sama dengan AI bersilang dengan C0. Okey, bersilang dengan C1 tambah I tambah dengan G. Okey, jadi dekat situ pada pendapatan negara kat sini Y1. Okey, setelah menjelaskan berkaitan dengan proses,
pelajar boleh terus kepada step yang terakhir, iaitu penjelasan berkaitan dengan akibat untuk dapat 1 markah. Okey, jadi dekat sini untuk akibat ni, okey, pelajar boleh jelaskan berkaitan dengan apa kesan daripada pelonggaran syarat kemudahan sewa beli dan kredit tadi. Okey, jadi dekat situ kita boleh nampak, okey, pendapatan negara akan meningkat daripada Y0 ke Y1. Okey, jadi saya harap pelajar boleh faham dengan lebih jelas dengan menggunakan kaedah 5 kotak pelangi pemudah cara, iaitu 5KP2 ni. Saya minta pelajar lepas ni biasakan menggunakan kaedah ini supaya bila pelajar praktis selalu, pelajar boleh membuat dengan lebih baik huraian esei soalan dalam bentuk esei berkaitan dengan gambar rajah, di mana nanti pelajar boleh ikut step by step dia. Okey, pelajar perlu lukis jadual. Okey, huraian asal tu dalam bentuk perangkat esei yang pertama, esei kedua berkaitan dengan alih, esei ketiga berkaitan dengan proses, dan keempat adalah berkaitan dengan akibat. Okey, seterusnya tugasan yang pelajar perlu lakukan pada hari ini adalah, okey, pertama, pelajar kenal pasti apakah sektor ekonomi yang terdapat dalam model ekonomi terbuka. Okey, dalam ekonomi terbuka ni apa sektor ekonomi? Sektor ekonomi ni ada isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Okey, jadi kenal pasti sektor ekonomi dalam ekonomi terbuka. Maksudnya ekonomi terbuka, ekonomi 4 sektor. Sektor ekonomi mana yang terlibat? Okey, kemudian yang kedua berkaitan dengan yang kedua adalah pelajar perlu melukis rajah berkaitan dengan pendekatan suntikan bocoran. Okey, suntikan bocoran, terangkan kesan terhadap tingkat keseimbangan negara ekonomi terbuka. Okey, jadi pertama sekali rajah yang pelajar perlu lukis adalah hanya menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Okey, kemudian bagaimana nak lukis rajah suntikan bocoran tu? Okey, ekonomi 2 sektor ke 3 sektor atau 4 sektor? Okey, dia dah bagi tahu siap-siap dekat situ perlu melibatkan keseimbangan pendapatan negara ekonomi terbuka, iaitu ekonomi 4 sektor. Maksudnya di sini pelajar perlu melibatkan keseimbangan pendapatan negara dalam suntikan bocoran, iaitu S tambah D tambah M sama dengan I tambah G tambah X untuk ekonomi terbuka. Okey, jadi pelajar perlu buat pertama sekali berkaitan dengan pertambahan ekspor dan pengurangan import. Okey, jadi dekat situ pertambahan ekspor maksudnya ekspor meningkat dan pengurangan import kurang. Okey, macam mana rajahnya? Okey, dan kemudian yang kedua, pertambahan ekspor kurang daripada pertambahan import. Maksudnya peningkatan ekspor kurang, lebih kecil daripada peningkatan import. Okey, jadi ini markah dia adalah 10 markah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi pelajar boleh siapkan tugasan tersebut dalam kertas testpad ataupun buku, dan kemudian saya minta untuk 2 orang membuatnya dalam bentuk slide PowerPoint. Okey, ini saya minta Pavitra dan juga Yash buat untuk tugasan ini. Okey, Pavitra buat berkaitan dengan pertambahan ekspor dan pengurangan import. Okey, Yash buat berkaitan dengan pertambahan ekspor kurang daripada pertambahan import. Okey, jadi saya nak video tersebut dan hantar di Telegram channel kita. Okey, itu sahaja. Terima kasih.